Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Semasa 3. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Atur gerak lebih agresif termasuk rondaan di kawasan panas sempadan Malaysia Thailand antara tindakan yang akan dipergiatkan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ia susulan insiden tembakan mengorbankan seorang anggota pasukan gerakan AM di Perlis baru ini. Jelas Panglima 8 Brigade Brigadier Jeneral Zamzari Abu Hassan, pasukannya akan turut menggunakan drone dan memperkukuhkan aktiviti risikan. Ketika melakukan tugasan, para anggota juga dikehendaki memakai topi keledar tempur dan jaket kalis peluru bagi mengelak risiko penderaan sekiranya terkena tembakan. Langkah itu dilakukan bagi mengawal sempadan dan kedaulatan negara daripada sebarang aktiviti jenayah rentas sempadan selain penularan COVID-19. ATM sudah mengenal pasti lebih 59 kawasan panas yang memerlukan rondaan lebih agresif. Ketika ini, 275 anggota ditugaskan bagi menjalankan operasi di sepanjang sempadan Malaysia Thailand di Kelantan. Brigadier Jeneral Zamzari mengulas perkara itu selepas meninjau Ops Benteng di Rantau Panjang. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor akan bermula tengah malam ini. Tinjauan RTM mendapati keadaan terkawal malah tiada pembelian panik dalam kalangan penduduk setempat. Peningkatan kes COVID-19 di Tongkang Pecah tidak menjejaskan aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Malah para peniaga kedai makan, pasar raya dan kedai runcit masih meneruskan rutin harian. Penduduk juga dilihat masih mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Dalam pada itu, golongan peniaga juga akur sekiranya terpaksa menutup perniagaan esok. Kita menggalakkan bungkus lah. Tapi kalau dia orang nak makan, kena ikut peraturan SOP lah. Satu meja dua orang lah. Kita akan buka juga sebab untuk perniagaan runcit macam kedai kami ni memang dibenarkan untuk berniaga. Tapi kita ikut SOP lah. Macam kena scan MySejahtera, lepas tu tulis nama, ambil tulis nombor telefon semualah. Penjarakan semua memang kita kena buatlah. Setakat semalam, Tongkang Pecah di Mukim Linau merekodkan 47 kes positif COVID-19. Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu diminta untuk terus memperkukuhkan kedudukan dan kekuatan parti. Demikian tegas ketuanya Datuk Sri Rina Harun yang turut menasihatkan ahli agar tidak terlalu selesa dengan kedudukan sekarang. Menurut beliau, dalam melaksanakan agenda pengukuhan parti, konsep berjemaah harus ditekankan agar menepati prinsip perjuangan parti. Tambahnya, setakat ini keahlian Sri Kandi menghampiri 200,000 ahli dan jumlah tersebut perlu ditambah terutama bagi menghadapi PRU ke-15 nanti. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dasar Ketua Sri Kandi pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu ketiga yang diadakan secara maya menerusi laman Facebook parti itu. Sejumlah 80 juta ringgit yang diperuntukkan untuk tabung bencana pertanian dijangka memberi manfaat kepada petani penternak dan nelayan yang turut terkesan akibat musim tengkujuh. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pengagihan akan dibuat setelah pihak MAFI melakukan penilaian kepada fokus kepada kumpulan terjejas teruk ketika COVID-19. Jelasnya persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh juga perlu disertakan menerusi tabung berkenaan memandangkan ia memberi kesan kepada semua nelayan setiap tahun. Dalam masa sama, beliau turut memaklumkan kerajaan komited dalam bantu mereka yang terjejas akibat situasi semasa COVID-19 dan bencana seperti banjir. Sebelum ini, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz memaklumkan bantuan berkenaan akan memanfaatkan petani terdiri daripada pesawah, nelayan, pengusaha akuakultur, pekebun dan penternak yang mengalami kehilangan pengeluaran hasil. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri Berita Semasa 3 bersama saya Nur Zamri. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.